Usaha memastikan kestabilan internet terus diperhebat antara fokus dari negeri di bawah bayu. Terus sahaja langsung ke Kota Kinabalu bersama Suaran Shah. Silakan. Ya, sahih. Usaha memastikan kestabilan internet terus diperhebat menerusi projek Jalinan Digital Negara Jendela di Parlimen Pensiangan sehingga Februari 2024. 19 daripada 55 menara telekomunikasi baharu telah didirikan, manakala 36 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ahli Parlimennya Datuk Arthur Joseph Kurup berkata, daripada jumlah tersebut, 21 telah memulakan kerja-kerja pembinaan dan 15 menara lagi dalam proses memuktamadkan tapak. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan menara telekomunikasi projek Jendela di Kampung Rancangan Belia, Tiulon Suk di Keningau. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC juga telah menaik taraf 127 stesen pemancar 4G LTE di sekitar Parlimen Pensiangan. Baki 10 menara lagi terletak di daerah Nabawan dan sedang dinaik taraf. Melalui inisiatif Jendela, capaian liputan Muda Ali bagi kawasan berpenduduk di Parlimen Pensiangan mencatatkan peningkatan kepada 62.85% bagi suku keempat tahun 2023 berbanding 40.97% pada suku kedua tahun 2020. Datuk Arthur yang juga Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yakin bahawa pembangunan infrastruktur telekomunikasi di kawasan luar bandar bukan sahaja dapat merendahkan kos urus niaga, malah dapat meningkatkan kecekapan pasaran dan pertumbuhan sektor pertanian. Penanaman padi perlu terus dibudayakan penduduk khususnya di kawasan luar bandar. Ini kerana tanaman padi merupakan sumber makanan utama penduduk dan wajar dikembangkan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Dato' James Ratib berkata, usaha tersebut bertepatan dengan tema sambutan Pesta Keamatan tahun ini iaitu Keamatan Melangkaui Keterjaminan Makanan sekaligus menyokong usaha mengurangkan kebergantungan beras import. Saya menyarankan kepada rakyat saya supaya tanaman padi itu jangan dilupa. Lebih-lebih lagi, tema kita pada tahun ini itu keamatan melangkaui keterjaminan makanan. Ini melambangkan atau membayangkan kepada kita bahawa kerajaan mengalu-alukan supaya tanaman tradisi ini wajib dan patut dikekalkan untuk diwarisi oleh generasi. Beliau ditemui pemberita RTM sempena Majlis Rumah Terbuka Hari Raya dan Pesta Keamatan tahun 2024 peringkat daerah kecil Paitan. Sempena keamatan ini, Elvira Latius dinobatkan undur ngadau Paitan. Tempat kedua disandang Juliana George, sementara tempat ketiga Kimberly Jane Presley. Mereka masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai, piala dan hadiah iringan. Hadiah disampaikan isteri Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datin Nuria Pangeran Ahmad. Sekali menjadi jururawat, selamanya semangat merawat. Tidak dicanang tetapi tindakan keluar daripada zon selesa selepas bersara seharusnya perlu dicontohi. Wartawan Nirona Newman ada laporannya sempena sambutan Hari Jururawat baru-baru ini. Fungsi pesara jururawat atau sukarelawan di institusi penjagaan kesihatan dilihat sebagai pelengkap tugas pegawai perubatan dan jururawat sedia ada. Yang pasti, peranan mereka amat dirasai dan terserlah ketika pandemik COVID-19 negara ini
Pewujudan pelbagai grade jawatan jururawat itu menunjukkan komitmen kerajaan untuk memperkasakan perkhidmatan kejururawatan di negara ini. Grade jawatan jururawat dulu tidaklah setinggi mana. Dia bukan dalam skim pengurusan dan profesional, tapi saya rasa sebelum tahun awal 2000 tu kementerian bagian atasan telah orang kata fight. Jadi grade-grade telah dinaikkan dan pada masa yang sama mereka telah beberapa institusi bekerjasama dengan universiti telah memulakan program Bachelor of Nursing. Sesungguhnya jururawat bukan setakat kerjaya tetapi juga profesi yang mulia bersama-sama mengangkat status kesihatan negara ke arah yang lebih baik. Jasamu dikenang. Terima kasih barisan hadapan. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Nirna Newman, RTM. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Sahi. Baik, Suran, terima kasih. Hasrat Sabah FC untuk menghadiahkan kemenangan kepada penyokong The Rhinos tidak kesampaian apabila mencatat keputusan seri tanpa jaringan berdepan Penang FC di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Penjaga gol Pulau Pinang, Syekh Izzan Nazril Syekh Azman menjadi tonggak penyelamat pasukannya apabila menggagalkan semua cubaan berbahaya pemain tuan rumah. Secara keseluruhan, permainan agak seimbang dengan kedua-dua pasukan dilihat berhasil mendapat beberapa sepakan sudut selain tendangan percuma dan serangan balas namun tidak dapat diterjemah kepada gol. Sabah selepas ini akan ke Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baru berdepan Kelantan Darul Naim FC pada 17 Mei. Penang pula akan melayan kunjungan Terengganu FC di Stadium Bandaraya pada 19 Mei. Dan Syekh Izzan dengan tangkapan kemas sentuhan terakhir untuk satu kelegaan buat mahukan satu mata.